bulan April, Mei, Jun, Julai. Dan kita dah baca bagaimana as-sidq itu sebahagian daripada sifat-sifat mahmudah yang menjadi sifat para nabi, dan kita disuruh supaya bersama dengan nabi, ya, bersama dengan nabi. Dan yang dikatakan as-sidq itu ialah benar, tidak bercanggah zahir akan batin. Lawan kepada sidq ialah nifaq, munafiq. Ya, lawan kepada sidq ialah nifaq ataupun munafiq, orangnya munafik. Sifatnya nifaq, lain di luar, lain di dalam. Ya. Macam mana orang Melayu sebut pepat di luar, pencong di dalam. Walaupun kerja pandai sangat pun, pepat meneropok pepat. Yang awak tahu lepat. Pepat meneropok, pepat di luar, pencong di dalam. Tahu so, pencong. Jadi itu bukan sifat, bukan sifat as-sidq, ya, iaitu bercanggah zahir akan batin, nampak bermuka-muka, ya, tapi hakikatnya di dalamnya tidak demikian, ya. Ini maknanya sifat yang mazmumah. Maka sifat yang mahmudahnya ialah as-sidq. Begitulah batin, bagaimana batin, begitulah zahir. Allahu Akbar. Ya, bukan mudah, tapi demikianlah proses yang kita kena usahakan supaya menepati kehendak Allah. Kunu ma'as sadiqin, jadilah kamu dengan orang-orang yang benar, yang jujur, yang tidak bercanggah zahir akan batin. Kunu ma'as sadiqin. Dan orang yang sadiqin itu disebut juga siddiqin, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ini orang-orang yang mendapat nikmat alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ternyata bahawa nikmat itu bukan hanya kebendaan, termasuklah prinsip, termasuklah pegangan, ya, termasuklah istiqamah. Itu adalah nikmat, ya, itu adalah nikmat yang besar yang dimiliki oleh minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi kata cikgu kita dah sampai ke muka surat 280. Setuju? Iaitu di perenggan kedua dari bawah, salah seorang sufi berpendapat. Ya. Siapa sufi ini? Sufi ialah orang yang memproses dirinya dengan bermula dengan membuang sifat-sifat mazmumat, kemudian memasukkan sifat-sifat mahmudah. Kita nak beriah rumah ke masjid ke, kita tak terus pasang lansio, terus kita maknanya masuk perfume apa nama tu lah. Tak ada. Kita tak terus maknanya terus buat khat atau itu. Tak, kita kena sapu sawang dulu, ya, cuci tingkap dulu. Itu barulah masuk perhiasan. Maknanya tak boleh sawang, habuk, ya, bau bangor. Lepas itu kita memasang, maknanya dalam masa yang sama dengan lansio barunya, dengan kapet barunya. Padahal bau pengor minyak, bau pengor apa namanya, tak kucing apa semua ada lagi. Tak mahu dalam begitu. Hati kita pun begitu. Tak boleh dalam diri kita ini wujud dua sekali serentak.
antara mazmumah dengan mahmudah itu dia tak boleh coexist, tak boleh duduk sekali. Ya, maknanya dialah yang buruk sangka, dialah yang baik sangka. Tak maunya. Tak maunya. Ya. Dialah yang tamak, dialah yang sabar. Tak maunya. Kalau dah tamak, tak sabar dia jawab. Temerah ya. Bahasa orang Perak. Dah hakap lagi temerah. Jadi tak maunya. Ya. Ngapu suruh. Tak kena reject pun tak. Bateri suruh. Jadi tak boleh kita menghiasi diri kita dengan mahmudah kalau masih ada mazmumah. Itu dipanggil tahliyah dengan tahliyah. Mula-mula tahliyah, pembersihan. Kemudian tahliyah, perhiasan. Menghias diri dengan kebaikan-kebaikan. Tak maunya dia kedekut bin Haji Bakhir dalam masa yang sama. Tak maunya. Tak akan berhimpun dua yang bertentangan. Tak mau dia itu tawadhu, kononnya merendah diri, tapi dalam masa yang sama dia itu takabbur. Tak maunya. Dia mesti salah satu je. Buang yang ini, masuk yang itu. Buang takabbur, masuk tawadhu. Begitu ya. Buang makna kita kata tamak tadi, masuklah zuhud, qanaah, qanaah. Katanya, jadi proses itu dipanggil tasawuf. Proses itu perlu kepada ilmu tasawuf. Jadi orang yang terlibat untuk memproses dirinya dipanggil sufi. Walaupun namanya bukan sufi. Ada orang nama sufi ke tak? Sufi apa semua ya. Tak payah. Nama itu tak payah. Yang penting dia mengamalkan tasawuf. Apa dia? Iaitu membuang sifat-sifat yang terkeji, masukkan sifat-sifat yang terpuji. Kena buang dulu. Kena buang dulu. Allahu Akbar. Itu yang payah tu. Itu yang payah tu ya. Salah seorang yang sufi yang memproses dirinya untuk kebersihan jiwa raganya, yang disebut sebagai innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, itu berpendapat jika seseorang tidak memenuhi satu kewajipan agama yang abadi, maka pelaksanaan kewajipan agamanya sesuai dengan waktunya yang telah ditetapkan tidak akan diterima. Jika seseorang tidak menunaikan satu kewajipan agama yang abadi, selalu kita sebut perkataan tammah, yang sempurna, yang menyeluruh dalam bertindak. Udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Maknanya masuklah kamu ke dalam agama Islam itu sepenuhnya. Kalau tidak, jangan. Maknanya kalau tidak, kamu telah mengikut langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi maknanya agama itu harus diterima dengan jazam, dengan bulat, dengan disebut zaman ini sebagai holistik, menyeluruh. Tidak boleh kita menolak sebahagian daripada agama itu. Jadi katanya kewajipan agama yang abadi, maka pelaksanaan kewajipan agamanya sesuai dengan waktunya yang telah ditetapkan. Kalau dia kurang dan dia cacat, tidak akan diterima. Maknanya apabila dia tidak berusaha, berikhtiar untuk menjadi orang yang shadiqin dalam agamanya, benar dalam agamanya, usaha ikhtiarkan menjadi orang yang siddiqin, orang yang benar dalam agama, bukan berpura-pura, orang yang menyeluruh dalam beragama, bukan
maknanya tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Terima sebahagian, tolak sebahagian. Tak boleh. Islam itu sifatnya terima semua. Terima semua. Udkhulu fis silmi kaffah. Seseorang bertanya, apakah kewajipan agama yang abadi itu? Maka dijawabnya ialah ketulusan, ya, kejujuran, ya, sidq, ya, maknanya benar dalam beragama ini. Jangan rencong-rencong, ya. Siapa weh yang berlapor ni? Si Anu. Apa? Dia tu 10-2. Itu bahasa kita orang Perak, 10-2. Kenapa? 10 lapornya 2 je boleh pakai. Siapa yang berlapor opini ni? Si Anu. Tak boleh pakai dia tu. Kenapa? 10-2. Jadi tidak ada ketulusannya, tidak ada kebenarannya dalam tutur katanya, dalam bicaranya. Dikatakan, jadi ini nak menunjukkan bahawa sifat batiniyah ini adalah kewajipan agama yang abadi. Sifat batiniyah ini adalah kewajipan agama yang abadi. Kita ada sifat luaran, ada sifat dalaman, ya, ada sifat di luar, ada sifat di dalam. Dan yang dikatakan akhlak itu ialah zahir dan batin. Zahiran wa batinan. Bagaimana zahir, begitulah batin. Bagaimana batin, begitulah zahiran, ya. Dikatakan jika engkau mencari Tuhan dalam ketulusan, benar dalam mencari Tuhan, ya, tidak maknanya sambil lewa, tidak berpura-pura, tidak bermain-main, ya, nescaya dia akan memberimu cermin yang di dalamnya engkau akan melihat semua keajaiban. Ya, hati kita ini adalah cermin. Ya, hati kita ini adalah cermin. Dosa dan pahala boleh bertarung. Ya, kan ada lagunya. Ya. Hati ini adalah cermin, dosa dan pahalanya bertarung. Lagu Tuhan, ya. Maknanya bagaimana hati ini adalah cermin, tempat dosa dan pahala bertarung. Jadi katanya di sini bahawa kalau kita tulus, maka kita telah menyucikan hati, maka dengan sendirinya kita akan mendapat ilham yang baik-baik daripada malaikat. Nescaya dia akan memberimu cermin yang di dalamnya engkau akan melihat semua keajaiban. Ya, maknanya dia mendapat firasatul mukmin, firasat orang mukmin. Maknanya tidaklah dia terlindung daripada firasat, ya, kerana hatinya bersih, suci tadi. Jadi yang dibuatnya kena, yang dicakapnya kena. Apa? Kerana bersih hatinya tadi, menyebabkan dia mendapat firasat untuk berbuat satu yang kena pada masanya, kena pada tempatnya, kena pada sasarannya. Yang di dalamnya engkau akan melihat semua keajaiban dunia dan juga akhirat. Allah bukakan kepadanya hijab. Laisa laha min dunillahi kashifah. Ya, laisa laha min dunillahi kashifah. Kashifah itu daripada kasyaf, ya. Kashifah itu daripada kasyaf. Ada hati itu kena bersih weh. Mengkalau dah banyak sangka buruknya, ya. Kalau hati itu banyak ujubnya, banyak takaburnya, ya. Kalau hati itu banyak tamak dan banyak kedekutnya, Allahu akbar. Payahlah, ya, payah. Dikatakan engkau harus berlaku tulus ketika engkau takut bahawa hal itu akan mencelakakan. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan melainkan daya dan kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi bila kita berdepan dengan risiko, kemungkinan, ya, maka hendaklah kita buktikan kejujuran kita di hadapan Allah bahwasanya la yusibana,
illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Jadi selagi mana kita berada di jalan yang benar, apa juga risiko yang ditanggung, maka kita akan tetap bertahan tabah. Illam takun bika ghadabun alayya fala ubali, selagi engkau tidak murka kepada aku ya Allah, aku tidak akan peduli cercaan-cercaan manusia. Ya, jangan peduli kepada seruan kiri dan kanan jalan kita. Jalan kita adalah jalan Allah. Hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Sebab itu akan bermanfaat bagimu. Kerana apa? Ada kalanya di sebalik musibah ada rahmat. Ya, di sebalik musibah itu ada rahmatnya. Kadang-kadang tak sangka, ya tak? Rupanya daripada musibah itu maka ada rahmat Allah kepada kita. Allah sedang mengatur sesuatu, ya, yang lain. Allah sedang mengatur sesuatu yang lain untuk kita. Nak mengubah kita itu kadang-kadang perlu kepada pendekatan. Kita diuji dengan musibah, baru nampak kesedaran. Ada seorang tu tuan-tuan sombong, ya, sombong terhadap orang lain, sombong terhadap isteri. Ya, dia di rumah tu maknanya isterinya kecut perut dengan dia. Dia buat macam dia di pejabat juga. Rumah tu dibuatnya macam dia di pejabat. Tapi bila isterinya meninggal kena kanser, ternyata berubah peribadi dia. Ya, berubah pribadi. Dan kemudiannya bila dia menjadi suami, tidak seperti dahulu lagi. Seorang suami yang baik, seorang suami yang prihatin kepada isteri, ya, tidak macam sebelumnya. Kadang-kadang kita tak tahu di sebalik musibah itu ada rahmatnya. Ya, di sebalik musibah itu ada rahmat. Jadi macam kita di sebalik musibah COVID, ya, ada rahmatnya. Mau kita lekat di rumah, apa tak dekatnya, dah tak boleh keluar. Mau kita berjemaah dengan anak isteri, ada nyekuh Quran, ya tak? Kalau tidak nak nyekuh, harapkan surah Yasin, itu pun nasib baik ada malam Jumaat. Kalau tidak, surah Yasin pun tak bercekau. Bila bulan puasa, kena pula COVID bulan puasa, ya tak? Yang tak pernah khatam, ya tak? Dia last khatam masa kahwin kemarin, lepas tu tak khatam dah anak. Kenapa? Dah khatam katanya, sekali khatam, ya. Tapi Alhamdulillah, bila mana adanya COVID itu, kita ada social obligation, kita ada social services kita, responsibilities kita kepada masyarakat. Masjid buat organisasi, organisasi masyarakat buat, ya, NGO buat, NGI buat, ya, buat. Akhirnya Alhamdulillah masyarakat kita, orang kata, bercantum bila berdepan dengan musibah. Ini benda yang kita tak tahu di sebaliknya. Sebab itu dia kata, sebab itu akan bermanfaat untuk bagimu, ya. Dia kata apa di sini, bahawa apabila datang sesuatu yang takdir Allah yang mencelakakan, ya, maka hendaklah kita benar dengan Allah. Hendaklah kita tahu bahawa di sebaliknya ada manfaat tertentu yang Allah Ta'ala, ya, sedang atur untuk kita. Janganlah menipu ketika engkau mengira hal itu akan menguntungkanmu, sebab ianya bukan dari kita. La haula wa la quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan pada Allah. Ikhtiar, usaha wajib. Ikhtiar, usaha itu ada pahalanya. Tetapi jangan kita letakkan pergantungan kita semata-mata pada usaha dan ikhtiar kita. Jangan kita beriman dengan usaha dan ikhtiar kita itu. Atau kita berikhtiar, wajib berikhtiar, kerana itu disuruh oleh Allah. Hasil bagaimana kesudahan, berapa banyak boleh dapat, itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ketika engkau mengirakan itu akan menguntungkanmu, sebab pasti dia kata janganlah
Janganlah menipu ketika engkau mengira hal itu akan menguntungkanmu, sebab pasti ia akan merugikan. Ia pasti akan merugikan. Jadi hendaklah kita jujur, hendaklah kita terima antara tadbir dan takdir, antara tadbir dan takdir. Kita mentadbir sebab-sebab, kemudian hasilnya yang itu kita serahkan kepada takdir Allah. Jangan sampai tidak mentadbir. Maka orang yang tidak mentadbir, tiba-tiba dia menyalahkan takdir, itu orang yang taksir. Apa dia taksir? Orang yang cuai, orang yang lalai, orang yang apa nak sebut tu, cakap Peraknya ada lepa, bukan lepa, berat tak biar, apa benda tu. Jangan menyalahkan takdir kalau kita tidak mentadbir. Orang yang tidak mentadbir lalu menyalahkan takdir, itu sebenarnya adalah orang yang taksir. Taksir tu ialah neglect, maknanya cuek, abai, tak berat, tak berat, tak. Dikatakan juga tiap-tiap sesuatu mempunyai erti. Tiap sesuatu itu ada nilai, ada pengertian, ada nilai, ada maknanya. Tiap-tiap sesuatu yang kita buat itu, ianya bukan kosong. Itu lagu siapa pula, kosong. Apa hoja pula nyanyi kosong. Tapi ada lagu apa itu, mana? Tak ada kosong. Tak ada kosong. Setiap satu yang berlaku dan kita buat itu ada makna yang tersirat di sebalik apa yang kita buat itu. Tetapi persahabatan seorang pendusta tidak bererti apa-apa, kerana persahabatan itu adalah didasarkan daripada pengkhianatan ataupun mengambil kesempatan di atas kelemahan dan kelalaian. Yang itu tidak bererti apa-apa. Persahabatan yang sejati ialah bersama ketika susah. Sehingganya Nabi kata nak tengok sahabat, ialah bila mana dia boleh bersama kamu masa susah. Tak ada masa kita senang je dia ngekor, ulu keliok dengan kita. Atau kita tengah senang, bila kita sesak udah tak mandang, meracun. Kata orang Parit, meracun. Itu bukan sahabat. Bukan sahabat. Dikatakan tanda seorang pendusta adalah kegairahannya untuk bersumpah. Fala tuti' kulla halafin mahin. Jangan taat, jangan patuh kepada orang-orang yang suka bersumpah-sumpah lagi hina. Fala tuti' kulla halafin mahin. Jangan taat kepada orang yang suka-suka sikit-sikit nak bersumpah, sikit-sikit nak bersumpah. Kita ni orang pula tu bersumpah pula tu. Ni orang bersumpah. Jadi tak ada gunanya orang yang suka-suka bersumpah. Orang yang suka-suka bersumpah ini sebenarnya gambaran kepada krisis kepercayaan orang lain kepadanya dan kepada dirinya sendiri, sehingga dia terpaksa bersumpah. Kalau kita itu terkenal sidq, jujur, tak payah bersumpah. Sebab labun kita boleh dipakai. Kenapa? Tak ada 10-2. Ini yang jenis 10-2 ni mau bersumpah. Sumpah saja lah. Sebelum hal itu dituntut darinya, Ibnu Sirin menyatakan lingkup pembicaraan itu demikian luas. Lingkup di sini ialah skop, ruang lingkup perbicaraan. Kalam itu dia punya skopnya begitu luas, sehingga sebetulnya orang tidak perlu berdusta dalam berbicara. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yuaddi ila
ila taqwa, wa taqwa yuaddi ila jannah. Sesungguhnya yang benar itu membawa kepada takwa, dan takwa membawa kepada syurga. Dikatakan seorang pedagang yang jujur tidak pernah melarat, bahkan dia akan bersama dengan Nabi di dalam syurga. At-tajirus shadiq ma'i fil jannah, kata Nabi. Seorang peniaga yang jujur akan bersama dengan saya di dalam syurga. Ya? Jadi Nabi memberikan jaminan syurga kepada seorang peniaga yang jujur, yang shadiq, at-tajirus shadiq. Ya. Dan katanya di sini seorang peniaga yang jujur tidak pernah melarat. Ini yang jenis banyak, maknanya kita kata putus alam ni, putus alam, ya. Ulama kata putus alam, ya. Yang banyak putus alam ni. Ya, kadang-kadang udah bengkok, udah ada orang manggil, ya. Ngapu tu ceti dia tu aduk ke tak? Udah melarat, ya tak? Jadi orang yang rencong ni, ya, orang yang rencong ini banyak masalah, ya, banyak masalah. Sampai sanggup pura-pura mati pasal nak lepas hutang ceti. Lepas tu dua-dua mati, suami isteri. Lepas tu dah dia siapa dulu pula, lantak ngaku pula dah bakit nakkan 100 tadi. Hei, pusuk punya orang, kata dia. Tu tak guna punya orang, pusuk punya orang, ya tak? Marah dia, apik dia tak? Itu cerita klasik lah dah, cerita klasik lah. Habis di situ, ya, insya-Allah kita masuk kepada al-haya'u minal iman. Ya, al-haya'u minal iman. Tajuk yang baru iaitu malu. Kalau kita lihat di antara cabang-cabang iman yang 70 lebih itu, al-imanu bid'un wa sab'una syu'ban, adalah iman itu lebih daripada 70 cabang. Wal haya'u minal iman, dan malu itu sebahagian daripada iman. Apa makna malu di sini? Bukan malu untuk berbicara yang benar, bukan malu untuk mempertahankan yang benar, tak. Malu daripada melakukan maksiat, malu kita untuk kufur nikmat, malu kita untuk berdiam, tidak berkata benar di atas kemaksiatan, kemungkaran, penyelewengan dan sebagainya. Jadi kita malu dengan Allah sekiranya kita itu menjadi pendukung, ya, kepalsuan, kebatilan, kezaliman dan sebagainya. Sebab itu disebut dalam hadis, illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau dah tak ada perasaan malu, buatlah apa yang kamu suka. Apa maksud hadis tu? Hadis itu sebenarnya suatu templakan. Apa templakannya? Kalau dah tak ada malu, ya tak? Kalau dah tak ada malu, buatlah. Teradap ikut teradap lah, ya tak? Pederah lah, ya. Sebab itu betapa membina perasaan malu dengan Allah, kerana Allah bagi kita pelbagai nikmat, tiba-tiba kita kufur nikmat, tidak mempergunakan pada jalannya, kita malu dengan Allah. Ya, di sini dibawa ayat daripada suratul Alaq. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah ia tahu, ya, alam ya'lam, tidakkah ia tahu bahawa Allah melihat lelaki yang cuba menghalang Nabi untuk berbuat baik. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya, manusia ini melampau batas, kata Allah dalam suratul Alaq. Ya, dia merasakan dirinya sempurna. Kalla, ya, la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah ia tahu perangai buruk dia menghalang Nabi buat baik itu dilihat oleh Allah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kisahnya begini, Nabi tengah sujud di hadapan Kaabah, ya, tiba-tiba Abu Jahal ni marah, nak dihalangnya Nabi sujud. Maka turun ayat,
ya, dikatakan la tuti'hu, ya, jangan taat kepada dia. Wasjud, sujudlah, teruskan sujudmu. Waqtarib, dekatkan diri kepada Allah. Dia ini innal insana la yatgha, dia melampau dengan perangai-perangai dia itu. Jadi alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia tahu yang Allah melihat apa yang ia lakukan? Kesombongan, kedegilan, kezaliman, ya, penyelewengan itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perasaan dilihat Allah ini dipanggil ihsan. Orangnya muhsinin, ya, orangnya disebut sebagai muhsinin. Perasaan merasakan dilihat oleh Allah itulah orang yang dikatakan muhsinin, iaitu orang yang memiliki sifat ihsan, ya, Allah memiliki sifat ihsan. Tuan-tuan dan puan, kita dikawal oleh dua, luar dan dalam. Di luar tu penguasaan manusia, sistem itu mengawal kita dari luar. Tetapi sebenarnya kawalan yang paling utama ialah kawalan dari dalam. Kita sebut self monitoring, ya, self monitoring, pemantauan dari dalam. Kita jaga kita. Itu COVID, ya, itu COVID. Kita jaga kita. Dulu siapa ada Toyota Corona, sekarang tak ada lah, tak ada Corona lah katanya. Tak ada Corona, jangan, Jadi maknanya kita dikawal ni dari dalam dan dari luar. Sebenarnya kalau mengharapkan kawalan dari luar, maka cukup banyak belanjanya. Ya, kalau tuan-tuan lihat bagaimana you kalau mengikut piagam ataupun United Nation, negara maju ialah satu polis jaga 20 orang. Bermakna negara yang maju ialah negara yang banyak polis. Sebab satu polis jaga 20 orang. Jadi apa maksudnya tu? Kalau nak lihat negara itu maju, negara itu kena banyak yang mengawal dari luar. Dia sebenarnya reverse dengan Islam. Kalau nak cam sebuah negara itu baik, kurang polisinya. Ya, dalam pandangan Islam, iaitu kawalan dari dalam itu, self monitoring itulah, ya, kawalan pemantauan dari dalam itulah merasakan kewujudan Allah, ihsan Allah itu, perasaan ihsan itu kawalan dari dalam. Ya, sebab itu dalam pandangan Islam, kalau sebuah negara terlalu banyak polisinya, terlalu banyak penguasaannya dari luar, itu gambaran moral umatnya jatuh menurun. Sehingga terpaksa banyak banyak polisinya. Allah, kadar jenayahnya, indeks jenayahnya, indeks keselamatannya, menyebabkan terpaksa diramaikan. Sebab itu kalau kita lihat perumahan polis kita jadi gayat. Kenapa? Udahlah berapa blok tinggi-tinggi pula tu. Udah ramai benar dia moya. Udah ramai benar. Keput, ya tak? Tapi dalam Islam, kalau lagi ramai polis, itu nak menunjukkan tak kena, ada satu yang tak kena dalam masyarakat. Kerana terpaksa mengharapkan pemantauan dari luar. Sedangkan dalam Islam cukup dari dalam. Pemantauan dari dalam itu dapat mencegah. Bukanlah yang utamanya dari luar. Dari luar itu tambahannya. Sebenarnya pencegahan yang utama dari dalam. Sebab itu saya pernah berforum dengan seorang OCPD, ya. Dia kata, Ustaz, sebenarnya penat, ya, penat kita. Sebab apa? Menjaga masyarakat ini, bahkan macam kami, dia kata, bukan sekadar nak menjaga masyarakat, nak menjaga anggota lagi teruk. Ya, nak menjaga anggota, kenapa pula tuan? Jaga anggota pula teruk. Anggota lagi dekat dengan jenayah. Ya, anggota lagi dekat dengan jenayah, katanya. Lagi tahu jenayah. Boleh terdedah dan boleh terjerumus, katanya. Jadi bukan sekadar nak menjaga masyarakat, menjaga anggota pun jenuh. Jadi sebenar-benarnya yang menyelesaikan ialah dari dalam.
Ya, sebenar-benarnya kata dia yang menyelesaikan ialah daripada dalam. Kepercayaannya kepada agama itulah sebenarnya yang boleh menyelesaikan. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah ia tahu bahawa Allah melihat apa yang ia lakukan. Yang ini dipanggil God consciousness. Ya, merasai Allah sentiasa melihat kita, sedar bahawa Allah sentiasa melihat kita. Ya Allahu akbar. Jadi proses itu perlu dilakukan. Kita baca sikit lagi. Awal lagi kan? Kenapa kau kena nyiapkan 1000 pada? Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar, di antara sahabat-sahabat yang ke depan dalam meriwayatkan hadis ialah Sayyidina Abdullah Ibnu Umar. Sayyidina Abdullah Ibnu Umar nombor 2 selepas Abu Hurairah. Nombor 1 Sayyidina Abu Hurairah. Nombor 2 Sayyidina Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Anas Ibnu Malik. Yang keempat jatuh pada wanita, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang kuat menghafal hadis. Kemudian Jabir ibni Abdullah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari. Ini 6 imam yang banyak menghafal hadis, sahabat-sahabat Nabi yang banyak menghafal hadis. Ya, nombor 1 Abu Hurairah lah. Nombor 2 ni anak Sayyidina Umar. Jadi anak Sayyidina Umar ni Abdullah namanya, Abdullah ibnu Umar. Dia ni ahli ilmu dan Sayyidina Umar tak bagi dia terlibat dengan pemerintahan, tak bagi dia terlibat dengan siasat. Sebenarnya ketika mana Sayyidina Umar sedang gering kerana parah luka kena tikam oleh Abu Lu'lu'ah, ya. Jadi para sahabat mohon agar Sayyidina Umar menamakan calon-calon pengganti. Kan? Tiba-tiba ada sahabat yang mencelah untuk memasukkan nama Abdullah Ibnu Umar, anaknya. Dia tolak. Dia tolak. Dia tak setuju. Cukuplah aku seorang, katanya. Daripada cucu Al-Khattab, cukuplah daripada keluarga Al-Khattab, cukuplah aku seorang. Dia sebenarnya rupanya dia lihat bahawa potensi yang ada pada anaknya ialah untuk menjadi ahli ilmu. Sebab manusia itu dengan segala kerencamannya tak boleh semua benda, maknanya satu orang nak buat semua benda tak boleh. Harus dibahagi-bahagikan, ya tak? Harus dibahagi-bahagikan. Jadi dia melihat potensi yang ada pada anaknya ialah ilmu. Memang betul pun. Ya, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan malu adalah sebahagian daripada iman, al-haya'u minal iman. Malu daripada maksiat, malu daripada kufur nikmat, ya. Malu apabila, maknanya kita kata melihat kemungkaran itu tidak ditegur dan tidak disanggah, malu sungguh, ya. Cukup malu apabila maruah umat, ya, jatuh begitu tidak ada pembelaan. Malu, ya. Malu yang itu adalah sebahagian daripada iman. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Tuan-tuan, tadi Ibnu Umar, ini Ibnu Mas'ud. Nama mereka Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Mas'ud. Kenapa tak disebut Abdullah? Pasal udah ramai sangat Abdullah. Jadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Amru, Ibnu Rawaha, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, anak si Mas'ud, anak si Abbas, anak si Umar, gitu. Ibnu Mas'ud anak kepada Mas'ud. Bahawa pada satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, malulah kamu sekalian di hadapan Allah dengan sebenar-benar malu. Kenapa? Banyak nikmat Tuhan bagi kita tak dapat syukuri dengan tindak balas. Ya, kita tidak dapat syukuri dengan tindakan-tindakan. Sebab syukur ialah dengan tindakan-tindakan. Kalau puji dengan lidah. Ya,
ya. Tapi kalau syukur, syukur dengan perbuatan. Selalu orang sebut puji dan syukur kepada ilahi, ya. Puji dan syukur kepada ilahi. Apa maksudnya? Puji dengan mulut, syukur dengan perbuatan, ya. Syukur dengan perbuatan. Jadi katanya di sini bahawa malulah sekalian kamu di hadapan Allah. Istahyu minallah, ya. Istahyu minallah. Malulah kita di hadapan Allah dengan sebenar-benar malu. Mereka berkata, tapi kami sudah merasa malu ya Rasulullah. Dan segala puji baginya, iaitu bagi Allah. Alhamdulillah. Beliau berkata, itu bukanlah malu yang sebenar. Orang yang ingin malu dengan sebenarnya di hadapan Allah, menjaga fikiran, bisikan hati, tidak yang lain kecuali Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hatiku selain Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Ya, yang kita selalu dengar, ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu, ya. Tidak adalah dalam diriku, dalam hatiku kecuali Allah juga, ya. Jadi orang yang ingin malu dengan sebenar-benarnya di hadapan Allah hendaklah menjaga fikiran dan bisikan hati. Allahu Akbar. Ini puasa khawasul khawas dipanggil, ya, khawasul khawas. Hendaklah dia menjaga perutnya, jangan membujur lalu melintang patah. Asyik peri je bawa, ya, tindak je, ya tak? Jangan kira, ya, benda ni ada, benda ni syubhat ke tak syubhat ke, ada yang mengelirukan ke, tak ada. Yang penting bila boleh, yang penting bila boleh. Allahu Akbar, ya. Jadi hendaklah menjaga perutnya dan apa yang dimakannya. Sebab apa? Doa kita tak mustajab, antara lain ialah kita tak jaga apa yang masuk dalam perut. Tak jaga, ya. Maka hendaklah dia menjaga perutnya dan apa yang dimakannya. Dan hendaklah dia mengingati mati dan fitnah kubur. Fitnah ni ialah ujian. Hendaklah dia, maknanya mengingati, ya, maknanya fitnah kubur. Dan katanya hendaklah dia mengingati mati. Ala bizik dikatakan bahawa uzkuru min haddamil ladzat. Banyaklah kita menyebut perkara-perkara yang menghapuskan kelazatan, yang menghapuskan kelazatan dengan mengingati mati, dengan mengingati mati. Jadi hendaklah dia mengingati mati dan fitnah ujian kubur. Allah. Orang yang menghendaki akhirat hendaklah meninggalkan perhiasan duniawi. Allah. Nabi itu sebenarnya satu hari itu didatangi oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pula bukan orang lain dengan Nabi. Kenapa? Nabi kahwin dengan anak Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ni pak mentua Nabi. Bila pak mentua datang rumah, Nabi yang sedang berbaring lepas zuhur tu terus bangun menghormati, maknanya pak mentua ni. Maka kelihatanlah, ya, berbalam-balam belakang Nabi, sebab Nabi tidur di atas pelepah, ya, tak berbaju, tidur di atas pelepah tamar. Bila bangun nampak di pak mentuanya, ya. Ini berlaku pada tahun yang ke-7 Hijrah. Berlaku pada tahun yang ke-7 Hijrah. Tahun yang ke-7 tu kita dah kuat benar dah. Kita dah menang di Badar, kita dah menang di Ahzab, kita dah mengalahkan, ya, orang-orang munafikin, orang Yahudi. Itu dia. Jadi level Islam masa itu sudah menjadi kuasa besar, menyaingi, ada dua kuasa besar, Rom dan Parsi. Itulah tadi bila Sayyidina Umar lihat Nabi bangun daripada tempat tidurnya, nampak berbekas-bekas belakangnya, ialah pelepah tamar, ya. Lalu kata di pak mentuanya, iaitu Sayyidina Umar, maukah ya Rasulullah
kami membuat tempat tidur yang lebih selesa untukmu. Apa jawabnya? Mali walid dunya illa ka'abiris sabil. Apalah sangat hidup di dunia ini, bukannya lama sangat, melainkan seperti orang yang nak menyeberang jalan. Jadi tak usah gaduh. Jadi ditolak tawaran Sayyidina Umar untuk menyiapkan tempat tempat tidur yang lebih selesa. Ditolak. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita renung, ini kadang-kadang penyakit bukan saja menimpa orang awam, orang biasa, tapi bahkan menimpa ahli agama. Ahli agama pun kadang-kadang demand nak selesa, tak ada tidur rest house, nak tidur ke syurina, tak ada nasi jawi, nak nasi Arab, tak adanya ayam, naknya kambing. Banyak juga cengkadaknya, ya Allah. Ini penyakit. Sebab itu ujian akhir zaman ini bukan lagi ujian susah. Ujian akhir zaman ini ujian senang. Malu kita kepada sahabat-sahabat tabligh, ya tak, buat kerja dakwah tidur masjid, tak ada pula minta ke syurina, ya tak, nak lani ke syurina, ya tak, tak kena caranya, tak kena caranya. Jadi orang yang menghendaki akhirat, wa man yuridul akhirah, hendaklah meninggalkan perhiasan kehidupan duniawi. Jangan berlebih-lebih dengan kosmetik. Perhiasan ni dalam bahasa orang putihnya kosmetik lah, ya. Kosmetik ni bukanlah asal, bukanlah asli, ya. Lawa tu, ya dah lawa. Jadi kalau mereka pergi rumah dia tak make up, tak pakai kosmetik, barulah tahu apa hidup lawa. Lawa rumah kita lagi, ya tak. Itu contoh, ya. Rupanya itu, ya. Jadi maknanya apa? Sebenarnya supaya kita tidak tertipu dengan perhiasan dunia, ya. Orang yang melakukan semua ini berarti dia memiliki rasa malu di hadapan Allah, kerana yang dicarinya adalah kemewahan akhirat. Yang dicarinya adalah keselesaan akhirat. Jadi bila Nabi tadi ditawarkan untuk tilam yang lebih empuk, tempat tidur yang lebih empuk, apa kata Nabi? Mali walid dunya illa ka'abiris sabil. Apalah sangat aku dengan dunia, bukan nak lama, ibaratnya bagaikan orang yang menyeberang jalan. Mali walid dunya illa ka'abiris sabil. Apalah sangat aku dengan dunia ini, tidak lebih daripada seperti orang yang nak menyeberang jalan. Orang nak jalan dia tak ada nak itu lama-lama, ya tak. Kita nak cepatnya. Tak ada pula mentang tiko, mentang seperoh, ya tak. Cari yongat pula, makan pengat. Itu nak tumpuk lah tu. Nak tumpuk, ya tak. Jadi kita dengan dunia ni pun tak ada lama dah. Sampai masanya mata kabur, gigi gugur, kulit kendor, uban bertawar, jalan mundur. Udah lah tu, ya tak. Cukup dah tu, ya. Banyaklah kita transform, kita ubah dunia itu menjadi akhirat. Masa kita, pemikiran kita, tenaga kita, ya, harta-harta kita, semua kita transform untuk akhirat. Tak adalah nampak dunia je. Jangan kita termasuk dalam jama'a malau wa addadah, himpun kira. Sebaliknya, hendaklah kita jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka akan infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak adalah plus, maksudnya himpun harta plus
campur. Himpun harta, campur. Himpun harta, campur. Tak. Dapat harta, tolak. Dia begitu. Dapat harta, tolak. Dapat harta, tolak. Tak banyak berkira. Itu yang dikatakan tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Apa makna tu? Tak berkira. Sebab apa? Bukan bermakna bahawa bila tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Mana maunya mesti tangan kiri tahu. Sebab apa? Dia makan satu jasad. Sorok lah macam mana pun tahu di tangan ni. Atau macam mana yang dikatakan tangan kiri tak tahu yang tangan kanan itu bersedekah? Maknanya jangan banyak berkira. Jangan beria benar ngiranya untuk bersedekah. Seluk-seluk tu ya. Seluk-seluk duit 50. Dia nak seluk duit RM1 ni, nak seluk-seluk 50. Balik rumah dah. Balik rumah ambil mana duit 50 tu nak letak atas. Keluar-keluar RM1 tu tak? Keluar-keluar RM1 tu tak? Tak apa, udah tu. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu kan. Maknanya tak berkira. Tidak berkira. Allahu Akbar. Ini yang letih ni. Kenapa? Buat baik sikit je, tapi nangkap gambarnya, ya Allah. Berehnya 8 kampit je, tapi gambarnya cocak. Tak cukup orang nangkap gambar dia pun selfie juga. Udah nampak hidung besar je. Nampak hidung besar. Apa dia buat? Ya, nangkap gambar banyak. Benar tak? Kita buat baik ni kalau boleh kurang orang tahu. Benamkan diri kita. Jangan mencari sumah. Jangan mencari publicity. Tak. Ya, tak payah orang tahu. Jadilah seperti Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Tapi hidup zaman Nabi, tapi tabi'in, pasal tak jumpa Nabi. Walaupun dia beriman dengan Nabi, syarat sahabat ialah beriman lalu jumpa dengan Nabi dalam keadaan iman tadi dan mati dalam iman. Dia ni duduk di Yaman tapi dah beriman, cuma tak jumpa Nabi. Dia ni suka buat baik, tersohor di langit kebaikannya, dikenali oleh ahli langit, tidak diketahui kebaikannya oleh ahli dunia. Sebab dia tak suka publicity. Dia tak suka, maknanya kita kata perhatian orang, dia tak suka. Jadi dia buat baik banyak dalam keadaan diam-diam, low profile. Low profile. Jadi orang ini tersohor di langit, kebaikannya tidak diketahui di dunia. Nabi pernah berkata, kalau ada kesempatan kamu semua nanti jumpa dengan Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku dan pohonlah doa. Pohonlah ia berdoa, sebab doanya mustajab. Jadi begitu Nabi sebut tentang kelebihan Uwais Al-Qarni. Doanya mustajab, sebab apa? Kebaikannya tersohor di ahli langit, tidak tersohor di kalangan ahli bumi. Dia tak gemuk bisin-bisin, tak gemuk cari publicity. Ini dah tangkap le gambar teman ni. Ada. Cik tangkap je tak? Tak usah gitu. Biar kita benamkan diri kita di dalam tanah yang gembur. Sesuatu yang tidak dibenam tak akan tumbuh. Itu sebenarnya kata-kata hikmah daripada kitab Hikam. Kata pengarang kitab Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari, idfin wujudaka fi ardil khumul. Benamkan dirimu di dalam tanah yang gembur. Fama lam yudfan lam yanbut. Sesuatu yang tidak dibenam tidak akan tumbuh. Jadi benamkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat terkeji itu, benamkan. Jadi sesuatu yang tidak dibenamkan tidak akan tumbuh. Tidak akan tumbuh sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji, kalau tidak dibenamkan sifat-sifat yang keji. Sebab itulah katanya dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari kata, idfin wujudaka fi ardil khumul.
benamkan dirimu di dalam tanah-tanah yang gembur. Sesuatu yang tidak dibenam tidak akan tumbuh, tidak akan tumbuh. Baik, kita berhenti dekat Mukhlad menuturkan bahawa ayahnya telah mengatakan kepadanya, ya, salah seorang bijaksana Al-Hakim, siapa dia? Ya, telah mengajarkan. Wallahu a'lam. Kita berhenti di situ ya. InsyaAllah ada 3 minit lagi. Mana yang baik daripada Allah, sila dan salam, mohon maaf, dan kita berdoalah kepada Allah mudah-mudahan ya Allah Ta'ala dapat menjadikan kita di kalangan muqarrabin yang hampir kepada Allah, ya, orang ahli abrar, ya, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum